Perarakan graduan masuk ke Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42. Tahniah diucapkan kepada para graduan di atas kejayaan yang telah dicapai. Bagi menghormati majlis, mohon sidang hadirin
bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, memberikan tepukan setiap kali tamatnya penyampaian ijazah kepada setiap fakulti, memberi sepenuh perhatian ketika majlis berlangsung, tidak mengambil gambar kecuali dari tempat duduk masing-masing, tidak merokok, mematikan telefon bimbit atau menggunakan fungsi senyap, berada di tempat duduk serta tidak meninggalkan dewan ini sebelum majlis selesai. Mohon kerjasama sidang hadirin yang duduk di barisan hadapan untuk tidak duduk bersilang kaki, dan para graduan adalah diingatkan supaya membawa bersama kad pintar. Kepada para graduan dan ibu bapa yang dibekalkan dengan borang soal selidik, mohon kerjasama untuk mengisi dan meletakkan semula di tempat duduk semasa meninggalkan dewan. Jika memerlukan sebarang bantuan, sila berhubung dengan penyambut tetamu yang sentiasa bersedia membantu. Terima kasih. Perarakan besar masuk ke Dewan. Majlis mohon berdiri. Diiringi cokmar,
perarakan Pro-Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri. Dipersilakan duduk.
Mohon keredaan Allah, bacaan Al-Fatihah diketuai oleh Dr. Muhammad Faisal Asy'ari, Timbalan Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Persembahan kuaya, lagu Varsity Kita dan Ilmu Mutu dan Budi oleh kumpulan kuaya Universiti Kebangsaan Malaysia. Lihat kampusku yang tenang, namanya alam ciptaan Tuhan. Paduan ilmu dan keimanan, amal dan jeli digabungkan. Lautan ilmu kita harumkan, sumber ilmuwan berkembangan. Inilah varsity kita, di tengahkan hasrat rakyat kita. Dari mula untuk semua, bagai tanda perjuangan kita. Aku berbakti membela, memupuk insan jiwa bertakwa, memimpin manusia semua, kenal akan adat unggulnya, membina negara sentiasa maju berilmu dan bahagia, maju berilmu dan bahagia, maju berilmu dan bahagia. Ilmu, mutu dan budi, itulah harga diri. Hidup siswa-siswi, harapan ibu pertiwi. Ilmu, mutu dan budi, itulah pelita hati, asas pembina peribadi untuk menabur bakti. Itulah pegangan hidup kami, sumber kekuatan rohani, mutiara peradaban asli, impian hidup abadi. Ilmu, mutu dan budi, itulah pusaka sejati, menuju cita-cita murni. Semoga Tuhan memberkati. Itulah pegangan hidup kami, sumber kekuatan rohani, mutiara peradaban asli, impian hidup abadi. Ilmu, mutu dan budi, itulah pusaka sejati, menuju cita-cita murni. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan
Pengumuman tujuan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 oleh Naib Chancellor. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Yang amat berbahagia Tun Pro Chancellor, saya memohon izin Yang amat berbahagia Tun untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 yang tujuannya pada sidang ke-6 ini ialah menganugerahkan penerima gelaran Profesor Emeritus, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Perisytiharan sambungan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Haji Abdul Hamid, Pro Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya saya isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 ini disambung semula. Ucapan Naib Chancellor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, ahli-ahli lembaga pengarah universiti, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai pengurusan utama, ahli-ahli senat dan akademik, pegawai kanan universiti, para ibu bapa, serta graduan yang diraikan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama di Majlis Convocation ke-42 UKM. Bagi pihak seluruh warga UKM, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan yang akan menerima ijazah sarjana dan sarjana muda Fakulti Sains dan Teknologi, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, Institut Biologi Sistem in Biosis, dan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. UKM turut mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga graduan. Pada majlis convocation ini, UKM menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada 4 tokoh terkemuka negara yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan bidang masing-masing, dan gelaran Profesor Emeritus kepada 5 orang mantan tenaga akademik UKM yang telah memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan universiti. Pada sidang ini, saya merakamkan ucapan tahniah kepada Profesor Datuk Dr. Wan Hashim Wantih dan Profesor Dr. Shaharim Muhammad Zain
yang kedua-duanya akan dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus pada petang ini. Profesor Datuk Dr. Wan Hashim Wan Teh merupakan seorang tokoh yang berpengalaman luas dalam bidang antropologi. Beliau telah menyumbang khidmat dan kepakaran selama 31 tahun di UKM, bermula dari tahun 1974 sehingga 2004. Terkenal dengan kepakaran dalam bidang matematik tulen, khususnya sebagai pelopor dan perintis kepada kajian etno-sains matematik di Malaysia. Profesor Dr. Shahril Muhammad Zain bukan sahaja disegani dalam kalangan warga akademik, malah pernah menabur budi sebagai timbalan Naib Chancellor di UKM dari tahun 1988 hingga 1994. Sidang hadirin sekalian, pada majlis convocation ini, UKM menghasilkan 6,266 graduan yang terdiri daripada 522 penerima ijazah Doktor Falsafah, iaitu bilangan yang tertinggi pernah dihasilkan oleh UKM. 190 ijazah Doktor Pakar Perubatan dan Pergigian, 2,243 ijazah sarjana, 3,433 ijazah sarjana muda, dan 68 diploma siswazah dan diploma. Dengan ini, alumni UKM kini berjumlah 170,112 orang. UKM berbangga pada petang ini untuk menamakan beberapa alumni-nya yang berjaya, malah sedang dan telah memberikan sumbangan yang besar kepada Malaysia. Antaranya, mereka adalah Yang Berhormat Datuk Seri Liau Tiong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia, Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad bin Lebai Juri, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Sukiman Sarmani, Pengurusi Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, dan Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Hassan, Ketua Perangkawan Malaysia. Sidang pada petang ini juga amat bertuah kerana julung-julung kalinya kita menjemput alumni UKM untuk bersama-sama memeriahkan majlis convocation ini. Para hadirin sekalian, pada 18 Mei 2014 yang lalu, genaplah 44 tahun usia UKM. Dalam tempoh lebih dari 4 dekad itu, UKM telah melahirkan graduan yang mengukir nama bukan sahaja di tanah air, malah juga di peringkat antarabangsa. Dengan bahasa Melayu terus diperkasa dan dimartabat sebagai bahasa ilmu. Hasilnya, pelbagai anugerah kualiti bukan sahaja dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang-bidang sains, teknologi, seni kreatif serta inovatif telah diraih. Terkini, UKM merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang disenaraikan pada tanggal ke-20 oleh QS World Ranking dalam kalangan 50 universiti terhebat dunia yang berusia di bawah 50 tahun. Lebih membanggakan, UKM meningkat 10 anak tangga ke kedudukan 259 dalam senarai 700
institusi pendidikan terbaik dunia dalam kajian yang dibuat oleh QS World Ranking 2014. Ekosistem ilmu yang berteraskan 6 bidang keberhasilan utama memperkukuhkan lagi peranan UKM sebagai sebuah universiti kebangsaan dalam arena pendidikan tinggi negara dan antarabangsa. Selaras dengan bidang keberhasilan utama yang pertama, graduan beraspirasi kebangsaan, berkompeten, berdaya saing dan inovatif. Pusat Jaminan Kualiti telah mengusahakan penggunaan maklumat ijazah tambahan atau diploma supplement untuk graduan UKM bermula pada convocation ke-42 ini. Ini menjadikan UKM sebagai pelopor kepada penggunaan maklumat ijazah tambahan di Malaysia dan merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang mengamalkannya sehingga kini. Manakala bagi meningkatkan lagi kecekapan tadbir urus keuangan di UKM untuk menyokong keberhasilan yang keempat, iaitu sumber manusia dan institusi cemerlang serta penjanaan kekayaan secara optimum dan strategik, UKM melalui Jabatan Bendahari telah memperkenalkan sistem yang dibangunkan secara dalaman, iaitu sistem keuangan dan perakaunan universiti UFAST. Kejayaan Jabatan Bendahari memperolehi sijil audit bersih selama 13 tahun berturut-turut dan tersenarai sebagai top 3 bagi anugerah inovasi sektor awam 2014 dalam kategori pengurusan keuangan, telah mengharumkan nama UKM dan memberi gambaran yang baik terhadap kecekapan tadbir urus keuangan di universiti. Seiring dengan segala anugerah dan pengiktirafan yang diterima, martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu terus diangkat dan dijulang tinggi oleh UKM. Buktinya, Jurnal Sains Malaysiana, kelolaan Fakulti Sains dan Teknologi yang merupakan satu-satunya jurnal multidisiplin yang menerbitkan makalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, telah diindeks oleh ISI Web of Science. Thomson Reuters baru-baru ini mengumumkan bahawa faktor impak sains Malaysiana telah memperbaiki kedudukannya daripada kelompok 4 kepada 3 yang terbaik, yang juga dikenali sebagai Q3. Selain itu, UKM melalui Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) turut menjadi tumpuan pelajar asing seperti dari Yunnan University dan Setsunan University untuk mempelajari bahasa Melayu secara intensif. Semua pencapaian ini tanpa sedikit pun meninggalkan gagasan awal penubuhan UKM adalah bukti aspirasi UKM sebagai pendaulat amanah negara. Hadirin sekalian, salah satu keistimewaan dalam Taman Ilmu UKM adalah makmal hidup atau living labs melalui penubuhan stesen penyelidikan di beberapa lokasi di Malaysia seperti di Langkawi, Tasik Chini, Bukit Fraser dan Mersing. Stesen penyelidikan ini memberi peluang kepada pelajar dan tenaga akademik menyumbang kepada pembangunan masyarakat setempat. Pusat Penyelidikan Langkawi, Kampus Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Kedah, contohnya telah memberi sumbangan yang besar dan bermakna kepada blueprint pembangunan pelancongan Langkawi 2011 hingga 2015 dan pembangunan Langkawi Geoforest Geopark sebagai destinasi pelancongan utama,
terutamanya dari segi pelancongan berasaskan ilmu alam semula jadi. Kejayaan terbesar Pusat Penyelidikan Langkawi yang diterajui oleh Lestari ialah apabila Langkawi Geopark diiktiraf di peringkat Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2006. Pengiktirafan Langkawi sebagai Langkawi Global Geopark pada 1 Jun 2007 oleh UNESCO merupakan detik bersejarah kepada negara dan UKM dalam usaha memertabatkan pembangunan lestari dan pemeliharaan warisan khazanah alam semula jadi. Salah satu lagi kejayaan yang dibanggakan adalah pengiktirafan yang diberikan kepada Profesor Datuk Dr. Sharifah Mastura Said Abdullah yang baru-baru ini telah dianugerahkan Anugerah Langkawi 2014 atas kepakaran beliau sebagai sarjana dalam bidang geomorfologi. Kecemerlangan Profesor Dr. Sharifah hakikatnya adalah kesinambungan kehandalan tokoh-tokoh UKM yang telah menerima anugerah serupa sebelum ini. Mereka adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Syamsani, Profesor Emeritus Tan Sri Zakri E. Hamid, Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Muhammad dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Hadirin sekalian, UKM juga berbangga atas pengiktirafan yang diterima oleh para akademik UKM. Profesor Dr. Ishak Hashim, pengerusi Pusat Pengajian Sains Matematik, telah dianugerahkan minda saintis paling berpengaruh di dunia bagi tahun 2014. Dalam bidang matematik oleh Thomson Reuters berdasarkan analisa data selama 11 tahun menggunakan Web of Science dan petikan dalam kalangan ahli akademik di seluruh dunia. UKM juga amat berbangga kerana salah seorang sarjana Fakulti Sains dan Teknologi, Profesor Sheila Nathan, telah menerima anugerah penerbitan makalah jurnal bidang sains pada Majlis Anugerah Akademik Negara. Mengambil konsep payung merah, iaitu mewujudkan kelainan dan keunikan dalam usaha menonjolkan diri untuk menjadi lebih ketara di kalangan ramai, UKM amat berbangga kerana Institut Biologi Sistem InBioSys UKM merupakan satu-satunya institut penyelidikan yang ditubuhkan di Malaysia untuk kajian berasaskan biologi sistem. Rumah Tumbuhan Transgenik PC2 pertama UKM yang mengikut garis panduan serta mengikut garis panduan Akta Biokeselamatan bertaraf antarabangsa serta kemudahan kajian metabolomik yang serba canggih menyerlahkan InBioSys sebagai pusat rujukan dan kecemerlangan penyelidikan. InBioSys pada hari ini amat berbangga dengan kelahiran sulung graduan Doktor Falsafah dan ijazah sarjana sains dalam majlis convocation hari ini. Sejajar dengan status Universiti Penyelidikan, UKM berusaha memastikan graduan yang dihasilkan oleh universiti ini adalah graduan yang beraspirasi kebangsaan, berkompeten,
berdaya saing dan inovatif. Bertitik tolak daripada ini, kecemerlangan pelajar UKM amat terserlah apabila Kang Un Lee, pelajar Doktor Falsafah Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi, telah memenangi anugerah Erasmus Mundus Action 2 SAT 2014. Satu program mobility di University of Trento, Italy oleh Suruhanjaya Eropah. Anugerah ini bertujuan memupuk pembangunan mampan, berinovasi dan perkongsian teknologi terkini dalam menggalakkan kerjasama dua hala antara negara Eropah dan Asia. Tidak hanya terhenti di situ sahaja, kecemerlangan pelajar hasil didikan UKM secara berterusan mendapat pengiktirafan pihak antarabangsa. Ini terbukti apabila 3 orang pelajar Doktor Falsafah Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi UKM telah berjaya menerima Student Travel Award di International Symposium on Polymer Electrolytes di Geelong, Australia. Mereka adalah Muhammad Syukur Suaib, Lee Tian Kun dan Nadaratun Naim Mubarak. UKM juga amat berbangga apabila Adeline Tan Swee Yen, pelajar tahun 3 Sarjana Muda Sains Makanan, telah menerima anugerah Best Student Award 2014 oleh Malaysian Institute of Food Technology. Pelajar fakulti ini bukan saja hebat dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga terserlah dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Bakat-bakat seni ini dipupuk melalui penawaran co-curriculum kebudayaan yang diselia oleh Pusat Kebudayaan UKM, dan mulai sesi pengajian 2014-2015, program co-curriculum dan kebudayaan dijenamakan semula di bawah pendidikan Citra UKM melalui kursus-kursus yang ditawarkan dalam komponen Citra Kompetensi. Hasil dari usaha ini, UKM berbangga kerana berjaya melahirkan ramai pewaris kepada kelangsungan seni dan warisan kita, dan keterlibatan mereka dalam bidang ini telah mengharumkan nama UKM. Terbaru, pelajar Doktor Falsafah Fakulti Sains dan Teknologi, iaitu Saudara Muhammad Khairul Anwar Rosli, melalui teater arahan beliau, iaitu Alahai Menantu, telah memenangi anugerah bagi kategori pelakon wanita terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik, pelakon harapan wanita terbaik, dan keseluruhannya teater ini mendapat tempat ketiga terbaik di Festival Teater Kebangsaan 2014 yang baru sahaja diumumkan pada 1 November 2014 yang lalu. Hadirin yang dihormati sekalian, ilmu dan kepakaran yang diperolehi sepanjang berada di UKM menjadi lebih bermakna sekiranya dapat dipulangkan kepada komuniti dan masyarakat. Inilah yang sentiasa diterapkan kepada semua pelajar di UKM. Kepakaran dalam bidang kelestarian alam sekitar telah memberi peluang kepada pelajar pasca siswazah Institut Lestari dengan kerjasama Canon Opto Malaysia Sdn Bhd, Canon Marketing Malaysia Sdn Bhd, Paya Indah Wetlands dari Jabatan Perhutanan Selangor pada Jun 2014 yang lalu untuk bersama-sama menanam kira-kira 200 anak pokok di Paya Indah Wetlands dalam satu program penghijauan bumi
sempena Hari Alam Sekitar Dunia 2014. Selain itu, sekumpulan pelajar Paskasiswazah Lestari telah menjalankan kempen kesedaran mengenai rantaian bekalan produk selamat kepada komuniti bandar. Aktiviti ini dijalankan sempena pertandingan Speak Up 2014, anjuran Jabatan Standard Malaysia dan Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) juga tidak kurang hebatnya dalam mengembalikan segala ilmu pengetahuan kepada komuniti dan masyarakat. Profesor Madya Dr. Asy'ari Muhammad yang terkenal sebagai pakar rujuk pemuziuman di Malaysia, contohnya telah dilantik sebagai perunding bagi kerja-kerja konvensi di Melaka di bawah projek UNESCO. Terbaharu, Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, telah menerima anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia dan dilantik sebagai pakar rujuk bahasa Melayu oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Manakala beberapa kajian di Institute Biology System in Biosis UKM telah membawa kepada penemuan yang bermanfaat kepada masyarakat. Antaranya adalah penemuan sebatian baru daripada tumbuhan kesum yang berpotensi dibangunkan dalam bidang farmaseutical. Selain itu, hasil kajian ke atas spesies kerapu harimau telah berjaya membangunkan kit pengenalpastian identiti kerapu harimau. Kit ini berupaya membantu penyelidik marine untuk mengenal pasti kerapu dalam masa yang singkat. Para graduan sekalian, sepanjang pengajian anda, UKM telah berusaha untuk menjadi taman ilmu yang mendewasa dan mematangkan para pelajarnya. Justru, hayatilah segala yang dipelajari dan dialami dengan baik dan beretika, kerana ilmu yang dimiliki hanya berguna apabila dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ingatlah, pembelajaran tiada hentinya dan pengembaraan ilmu perlu diteruskan demi penambahbaikan diri dan kemajuan negara. Peliharalah nama baik diri, ibu bapa, UKM dan Malaysia. Saya berdoa agar anda terus cemerlang dalam kerjaya dan kehidupan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Penganugerahan penerima gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Pemidato Umum Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Wan Hashim Wante. Dilahirkan 65 tahun yang lalu di sebuah kampung 12 km dari Pekan Kerik yang beliau sifatkan sebagai Pekan Cowboy. Rumahnya di Kampung Kerunai kini diberi nama Rumah Warisan. Ayahnya, Haji Wante, seorang penghulu mukim yang mula memegang jawatan itu semasa zaman D.O. Tuan Berkeley. Sejak kecil,
Wan Hashim amat meminati filem-filem Melayu dan filem Hindustan, khususnya filem-filem P. Ramlee. Cita-citanya pada waktu itu adalah hendak menjadi DO atau penyanyi dan pengarah filem. Ketika menginap di asrama sekolah menengah Clifford, Kuala Kangsar, beliau mendalami seni muzik dengan mempelajari gitar dan piano. Kumpulan 5 asrama yang dianggotainya pernah memenangi talent time dengan persembahan ala Panca Sitara menerusi lagu Nona Nona Zaman Sekarang. Setelah menamatkan pengajian menengah di Maktab Tentera Diraja Sungai Besi, Wan Hashim melanjutkan pengajiannya ke Monash University Australia sehingga ke peringkat sarjana. Sewaktu di Monash lah, beliau mengubah haluan cita-cita lantaran kagum dengan ketokohan profesor dan ilmuwan di universiti itu. Ditambah dengan semangat ingin membela nasib anak-anak Melayu yang masih jauh ketinggalan. Lantas, Wan Hashim memilih menjadi tutor UKM. Ijazah Dr. Falsafah beliau diperolehi dari University of Manchester dengan tesis bertajuk Transformasi Masyarakat Desa di Negara Ini. Saat-saat yang paling manis dalam kehidupan Wan Hashim di UKM ialah apabila beliau berkenalan dengan seorang pensyarah muda di Fakulti Pendidikan UKM yang berasal dari Bukit Mertajam. Dengan alasan hendak belajar bermain squash dengan Juriah, sekarang bergelar Datin Juriah, maka lahirlah bibit-bibit percintaan yang mula membenih dan mekar sejambak di gelanggang squash. Rumah tangga yang mereka dirikan pada 1979 di kota London semasa mengikuti kursus PhD telah menghasilkan 2 putera dan 2 puteri. Ketika menjadi pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM, beliau telah membuat satu anjakan paradigma pengajian Melayu dengan memperkenalkan perspektif pengajian antara disiplin seperti acuan ilmuwan Islam abad ke-14 Ibnu Khaldun. Beliau telah menukar Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM ke ATMA. Begitu juga cakupan serta geopolitiknya diperluas kepada kehidupan manusia dan tamadun yang tumbuh berkembang di alam Melayu. Ini termasuk juga flora dan fauna serta sains dan teknologinya. Malah beliau menjadi pelupur kepada bidang baru yang beliau sendiri namakan diaspora Melayu, iaitu rumpun Melayu yang berada di luar alam Melayu dengan menghasilkan 2 buah buku, Melayu di Australia dan Melayu Cape di Afrika Selatan. Pemikiran besar Wan Hashim terbukti dengan penolakan terhadap teori besar Profesor Hein Gilden bahawa bangsa Melayu itu berasal dari Yunan atau selatan negeri China. Berasaskan kepada kajian beliau di wilayah Yunan, Taiwan, Vietnam dan Kemboja, beliau membuat rumusan bahawa alam Melayu atau benua Sunda inilah tanah ranah atau tempat asalnya rumpun bangsa Melayu. Suatu yang pernah dibuktikan oleh para penyelidik arkeologi dan kini disahkan pula oleh pakar penyelidik yang menggunakan kaedah DNA bahawa moyang rumpun bangsa Melayu sudah berada di alam Melayu sejak 74,000 tahun yang silam. Impian Wan Hashim sebagai pengarah tidak padam sepenuhnya. Bakat beliau terselah dengan terhasilnya skrip teater bertajuk Harimau Melaya Pejuang Gerila Force 136 dan pernah dipentas sebanyak 6 kali. Lain-lain karya kreatif hasil nukilan beliau ialah Hatiku Terluka di Bukhara, Lieutenant Adnan, Peristiwa Bukit Candu, Peristiwa Berdarah di Pasir Salak dan Pahlawan Rimba Melaya. Selain pengarah, Wan Hashim juga adalah mantan timbalan Naib Chancellor UKM dan mantan ahli Parlimen Greek. Hingga kini, Wan Hashim telah menulis dan menyunting 42 buah buku termasuk sebagai
Ketua Penyunting, Nine Kingdoms, The Unveiling of Malay Sovereignty, di bawah naungan Majlis Raja-Raja Melayu. Beliau juga mengulangi tradisi Tun Sri Lanang dengan memperoleh perkenan dari dua raja pemerintah negeri-negeri Melayu, iaitu almarhum Sultan Azlan Shah dan almarhum Tuanku Jaafar, mantan Chancellor UKM, untuk menulis biografi bergambar baginda. Kini, Wan Hashim masih lagi gigih mencurahkan khidmat dan baktinya kepada negara dan khususnya sebagai pemimpin di beberapa institusi pendidikan di negara ini. Yang amat berbahagia Tun Pro Chancellor, saya memohon izin Yang amat berbahagia Tun menganugerahkan kepada Wan Hashim Wan Teh gelaran Profesor Emeritus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan kepada Wan Hashim Wan Teh gelaran Profesor Emeritus. Ucapan balas penerima gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Wan Hashim Wan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Pro Chancellor. Yang berbahagia Profesor Muhammad Azlan Ghazali, Naib Chancellor. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, barisan kepimpinan UKM, para profesor dan pensyarah, ibu bapa, dan seterusnya anak anda para graduan yang saya kasihi. Pertama-pertamanya izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Senat UKM yang telah meletakkan nama saya sebaris dengan nama-nama mereka yang turut tersenarai untuk menerima gelaran Profesor Emeritus serta ijazah kehormat pada majlis convocation yang ke-42 ini. Sememangnya ia menjadi impian terakhir para sarjana yang pernah mencurah keringat serta menabur bakti kepada sebuah menara gading bernama UKM yang dibina di atas rasa cinta dan kasih terhadap bahasa dan bangsa Melayu khasnya dan rakyat Malaysia umumnya. Terima kasih juga kepada Profesor Nur Hashimah, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu yang telah meletakkan nama saya pada kedudukan yang begitu tinggi daripada sepatutnya. Sesungguhnya segala pujian itu adalah milik Allah jua. Di waktu yang amat terbatas ini, izinkan saya berkongsi sedikit pengalaman dengan anak anda para graduan dalam bentuk beberapa anekdot yang amat pribadi sifatnya, yang boleh dianggap ibaratkan sebagai suatu impian dan juga harapan yang akhirnya menjadi kenyataan. Hadirin sekalian, aku masih ingat pada suatu hari ketika berada antara 5 dan darjah 6 sekolah Inggeris Greek
Ibu menyuruh aku dan adik-adik bermain-main di rumah, di bawah rumah ataupun di halaman, kerana ada seorang besar yang akan berkunjung ke rumah kami pada hari itu. Pada siang harinya, sebuah kereta besar ala van ataupun hari ini PMV tiba di perkarangan rumah dan muncul sepasang suami isteri bersama dua anaknya yang hampir sebaya dengan aku. Mereka terus dipelawa ayah naik ke rumah. Aku memang telah diberitahu yang akan datang itu adalah seorang berpangkat DO yang aku ketahui kemudiannya bernama Encik Harun Arifin. Maka aku pun mula memasang angan-angan ataupun impian. Alangkah baiknya jika aku pada suatu hari nanti boleh jadi DO juga. Aku akan mampu memiliki kereta besar, aku boleh beristeri seorang yang cantik seperti isteri DO, dan aku mungkin juga akan menjadi seorang lelaki yang kacak seperti Tuan DO itu. Beberapa bulan kemudian, Pekan Greek yang sunyi sepi ala Pekan Cowboy itu dikunjungi oleh beberapa orang mahasiswa dari Universiti Malaya Singapura yang berada dalam satu bidang pengajian dengan abangku Wan Hassan yang turut hadir bersama dalam dewan ini. Mereka adalah Muhammad Yusuf Hitam, sekarang Tan Sri, Ahmad Sarji Abdul Hamid, sekarang Tun Chancellor UKM, Syed Mansur Barkabah, Zainal Abidin Saleh, Idris Nur dan Jamsari Muhammad. Paling rapat dan rajin melayani aku adalah Jamsari, kerana beliau selalu meminjam basikalku untuk ronda-ronda dekat taman bunga dan tasik buatan manusia kalau-kalau terbuka kesempatan untuk berkenalan dengan seorang gadis manis berjiran serta berwajah heroin Hindustan tapi taklah secantik Madhubala untuk orang lama ataupun Aishwarya Rai untuk orang hari ini. Pengenalanku itu dengan para mahasiswa memberi satu lagi kesan terhadap diriku yang memasang angan-angan atau impian yang kedua. Alangkah baiknya jika satu hari nanti aku juga dapat menjadi mahasiswa universiti seperti anak-anak muda dari Universiti Malaya ini. Setelah menyelesaikan peperiksaan Higher School Certificate di Maktab Tentera di Raja Sungai Besi, aku berada di persimpangan, tidak begitu pasti ke arah manakah hala tujuku. Dalam suasana politik yang gawat setelah 13 Mei 1969, kerajaan mengisytiharkan penubuhan sebuah universiti yang akan diberi nama Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekali lagi, aku melayani angan-angan baru, iaitu angan-anganku yang ketiga, tetapi bersalutkan semangat berkobar-kobar untuk menabur bakti kepada anak bangsaku. Alangkah baiknya jika satu hari nanti dapat kesempatan aku untuk berkhidmat di universiti baru yang bakal dibina ini, juga bagi tujuan untuk memberi pembelaan kepada anak bangsaku yang masih jauh ketinggalan. Ketika berada pada tahun akhir kepujuan di Monash University, aku berkesempatan menjalin persahabatan dengan beberapa intelektual muda yang sedang melanjutkan pendidikan mereka di peringkat ijazah sarjana dan PhD. Kawan-kawan inilah yang telah memberi galakan untuk aku memohon jawatan sebagai tutor di UKM, tetapi boleh terus melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Aku menyedari pada waktu itu bahawa aku telah bertukar haluan cita-cita, meninggalkan mimpi-mimpi untuk menjadi seorang DO. Namun secara kebetulan cita-citaku itu sudah pun dicapai oleh abangku Haji Wan Hassan yang merupakan anak Greek yang pertama berjaya melangkah masuk ke universiti. Dan pada waktu itu dia adalah DO Port Dickson atas arahan sahabatnya Ahmad Sajrid Harji bin Abdul Hamid yang adalah bersama dengan PSD. Semasa di Monash secara kebetulan, dua mahaguru yang membimbingku seperti Profesor Michael Swift
dan Profesor Cyril Skinner adalah juga pensyarah yang berkhidmat di Universiti Melaya semasa Wan Hassan, Ahmad Sarji dan lain-lainnya sebagai mahasiswa. Ketika kembali ke UKM, pada waktu itu kampusnya di Jalan Pantai, aku berkenalan pula dengan seorang pensyarah muda di Jabatan Pendidikan berasal dari Bukit Mertajam, Juriah namanya, yang bersedia untuk mengajar aku bermain squash kerana squash adalah permainan yang amat popular ketika itu. Buat sementara aku meninggalkan permainan kegemaranku semasa di RMC dan Monash, badminton dan tenis. Kemesraan yang berputik ketika dililangkan squash dengan guruku itu seperti dalam gurindang jiwa yang membawa kepada tali yang bersimpul mati ataupun hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Setelah berkhidmat selama 30 tahun dengan UKM dan ketika baru selesai mengikuti kursus untuk persaraan, aku dikejutkan dengan satu berita bahawa namaku tersenarai untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional bagi kawasan Parlimen Greek. Ini bukanlah satu kebetulan, tetapi juga pernah sekali aku berangan-angan dan membina harapan. Teringin juga aku menjejak langkah seorang abangku, iaitu Wan Muhammad bergelar Datuk Seri, yang pernah menduduki kerusi Ahli Dewan Undangan Negeri ex-Ku Kerajaan Negeri dan kemudiannya sebagai Menteri Besar Perak. Aku diberi nasihat oleh seorang pegawai UMNO bahagian Greek supaya segera menulis surat meletakkan jawatan. Geger sebentar di pejabat pendaftar dan pejabat Chancellor UKM yang memberitahu bahawa isi dan tajuk surat itu adalah salah. Bukannya meletakkan jawatan, tetapi permohonan untuk bersara pilihan. Dah tiba ke Ipoh, terpaksalah aku membuat U-turn dan mula semula surat iaitu untuk bersara pilihan. Dan pada hari malam penamaan calon, belum tiba lagi saat-saat yang anggap mendebarkan bahawa kelulusan aku untuk bertanding ataupun pada hari penamaan calon besoknya. Kalau tanpa surat itu, maka Parti Pembangkang akan protes bahawa aku masih sebagai pensyarah UKM. Mujurlah ada seorang pegawai muda yang juga aku anggap sebagai kadamku, Syed Kamaluddin Sadak, di waktu pagi melambai-lambai tangan daripada kaki lima dan menunjukkan satu sampul putih bahawa hampir 12 malam baru dapat surat ini dan kami tiba pada pagi ini. Akhirnya hadirin sekalian, peristiwa yang sukar aku lupakan ialah semasa di bangunan Parlimen ketika baru selesai upacara mengangkat sumpah. Dua orang kenalanku, salah seorangnya pernah memegang jawatan Menteri Kabinet, memberi komen tentang diriku yang tidak banyak berbeza. Tan Sri Yusof Nur yang pernah memegang jawatan Timbalan Naik Chancellor di UKM membuat satu pernyataan yang lebih kurang demikian bunyinya. Wan, saya terkejut hari itu bila ternampak nama you muncul sebagai calon untuk bertanding pilihan raya. Dan hari ini pun, saya masih nampak muka you sebagai muka orang akademik dan bukannya muka orang politik. Lebih lantang lagi, kenyataan seorang aktivis politik dari Sabah, Datuk Karim Ghani, iaitu seorang ADO yang bekerja dengan Wan Hassan sebagai DO di Papua, Sabah. Beliau seperti kata dalam bahasa Inggeris, mohon izin, I don't understand you, Wan Hashim. Why do you have to leave the peaceful world of the academicians to join the crazy world of the politicians? Mungkin juga apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Yusof Nur itu benar, dan deru ombak yang mengempas pantai perjalanan hidupku kemudiannya membawa aku kembali berlabuh di pengkalan dunia akademia. Kepada Datuk Karim Ghani, reaksi aku ialah dengan izin, neither life in the academic world is that peaceful, nor life in the world of politicians is that crazy. Akhirnya, pesan Ibu Tun Mahathir yang menjadi pegangan Tun, kita elok berhenti makan sebelum berasa kenyang. Maka pada ketika ini hampir tiba ke kemuncaknya,
Saya akan berhenti daripada berkata-kata. Pesanan saya kepada anak anda para graduan semua ialah sebaiknya setiap anda mestilah mempunyai impian dan harapan. Tetapi impian dan harapan itu mestilah disusuli dengan usaha yang gigih untuk mencapainya. Tiada satu perkara pun yang mustahil di dunia ini. Dan izinkan saya menutup tirai ini, episod Citrawara, dengan bekalan serangkap pantun untuk anak anda semua. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalau hidup tidak berbudi, bagaikan pohon tidak berbuah. Dan ingatlah pula sepotong pepatah Melayu berbunyi, apabila anda merenung kedipan bintang di langit, janganlah sekali-kali melupakan rumput yang menghijau di bumi. Yang amat berbahagia, Tun, saya mohon mengundur diri. Penganugerahan penerima gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Pembidato Umum Profesor Dr. Sarim Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Syahrir Muhammad Zain. Syahrir Muhammad Zain adalah tokoh yang tidak asing dalam bidang matematik di negara ini, khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau antara perintis awal tenaga pakar dalam bidang matematik di Fakulti Sains pada tahun 1970, pelopor kelahiran Fakulti Sains Matematik dan Komputer pada tahun 1991, seterusnya menjadi pusat pengajian sains matematik. Syahrir merupakan anak jati kelahiran bumi Cik Siti Wan Kembang. Beliau dilahirkan 66 tahun lalu di Pasir Putih, Kelantan Darul Naim. Beliau merupakan anak bongsu dari dua adik-beradik. Mendapat pendidikan awal dalam aliran Melayu di Pasir Putih, Kelantan pada tahun 1953 hingga 1962. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Alam Shah pada tahun 1963 hingga 1966 dan di La Trobe University Australia melalui beasiswa rancangan Colombo dan beasiswa La Trobe University pada tahun 1967 hingga 1974. Pada tahun 1975 beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang mekanik kuantum dan merupakan anak Melayu Malaysia pertama memperolehi PhD dalam bidang matematik. Sejarah kerjaya Syahrir bersama UKM bermula pada tahun 1971 apabila dilantik sebagai tutor pada 2 Mac 1971 dan pensyarah pada tahun 1974. Ketokohan dan kecemerlangan beliau dalam bidang akademik dan pentadbiran semakin menonjol apabila dilantik sebagai Ketua Jabatan Matematik Fakulti Sains pada tahun 1974. Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya pada 1979 dan Profesor Fizik Matematik pada 1983. Beliau seterusnya dilantik sebagai Pengarah Pusat Pengajian Kuantitatif pada tahun 1984, Timbalan Naik Chancellor Pemanggunan dan Latihan pada tahun 1988 dan Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Akademik pada tahun 1991. Syahrir adalah tokoh akademik yang prolifik dan aktif. Ketokohan dan kepakarannya bukan sahaja diakui oleh ahli-ahli akademik tempatan, malahan juga di luar negara. Rekod perkhidmatan dan kecemerlangan intelektualnya dibuktikan dengan pengiktirafan oleh badan iktisas tempatan dan antarabangsa seperti Fellow
Institut Fizik Malaysia 1978, Akademi Sains Malaysia 1996, Institute of Mathematics and Its Application UK, Chartered Mathematicians 1990, Islamic Academy UK 1987, IKIM sejak IKIM ditubuhkan pada 1996 dan merupakan ahli akademik matematik pertama serta pengurniaan honorary member MAAS India pada tahun 1993. Manakala dalam organisasi yang bersifat akademik pula, beliau telah melibatkan diri secara aktif sebagai Presiden Akademi Sains Islam Malaysia Asasi dan Persatuan Sains Matematik Bersama. Beliau juga pernah disenaraikan dalam Who's Who Mathematician IMU pada tahun 1980. Selain itu, beliau pernah menerima gelaran Commonwealth Exchange Scholar pada tahun 1979 dan ahli matematik Malaysia pertama menerima Fulbright Scholar pada 1983. Khidmat Syahrir juga mewarnai dunia akademik di universiti tempatan lain. Setelah tamat kontrak dengan UKM pada tahun 2005, beliau bertugas sebagai penyelidik khas di INSPAM, Universiti Putra Malaysia, untuk melakukan kajian mengenai ethnomatematik. Pada tahun 2006 hingga 2008, beliau dilantik sebagai profesor kontrak di Universiti Malaysia Terengganu. Kini beliau masih aktif sebagai fellow kanan di Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya. Syahrir seorang cendekiawan yang membangunkan ilmu rentas bidang yang berkisar pada persoalan matematik, sains, agama, budaya, bahasa dan bangsa. Idea-ideanya marak menerobos dan menguasai kancah perbahasan ilmu di tanah air. Sorotilah sahaja pandangan beliau dalam beberapa karya pentingnya seperti simbiosis antara sistem nilai dengan tabi'i matematik, sains peribumi dan pemelayuan, pengislaman dan pemelesiaan, ilmu sains dan teknologi dalam konteks dasar sains dan negara. Nyata sekali idea-idea yang beliau bentangkan memang berbeza, unik dan bitara. Juga tidak lengkap jika tidak berkongsi mengenai sumbangan beliau terhadap korpus keilmuan. Antara sumbangan besarnya adalah kejayaan beliau membina teori baharu dalam kefahaman matematik kuantum, menerusi kemahiran fungsian, membina formulasi teori pengoptimalan matlamat yang lebih serasi dengan Islam, membina Lagrangian baru bagi soliton yang memenuhi persamaan KDV, menemui sistem nombor, angka, sistem sukatan Melayu, mengukuhkan gagasan teori dan formula yang spesifik dalam peribumian dan pengislaman ilmu, terutamanya dalam sains matematik. Namun yang membezakan beliau sebagai ahli akademik dengan intelektual ialah kegigihan dan keberanian beliau dalam mengadunkan fahaman ilmu dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. Beliau tegar dalam menyuarakan pandangannya yang berteraskan ilmu, terutamanya dalam pengislaman ilmu sains matematik dan pemeribumian ilmu sains matematik, iaitu menjadikan ilmu kini lebih syarat nilai sendiri sekaligus meninggalkan warisan kegiatan kesetarjanaan dalam bidang ini di alam Melayu. Beliau juga amat tegar memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. Beliau berpegang teguh kepada prinsip memartabatkan bahasa Melayu untuk terus maju sehingga menggenggam Nobel. Beliau mengemukakan idea bahawa sains matematik itu tidak bebas nilai, sebaliknya ia identiti dengan konteks budaya sesuatu bangsa. Yang amat berbahagia Tun Pro Chancellor, saya memohon izin yang amat berbahagia Tun menganugerahkan kepada Syahrir Muhammad Zain gelaran Profesor Emeritus.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan kepada Syahril Muhammad Zain gelaran Profesor Emeritus. Ucapan balas penerima gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syahrir Muhammad Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tun Ahmad Sarji, yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Pro Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai pengurus utama UKM, para ahli senat dan akademik UKM, pegawai kanan UKM, para ibu bapa dan keluarga para graduan, dan para graduan sendiri sekalian. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita bersama pada petang ini. Terima kasih atas kata-kata sanjungan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi baru sebentar tadi, dan tentunya saya berterima kasih amat atas kerajaan istimewa pihak UKM kepada saya hari ini. Mungkin kata orang yang sesuai sekarang, orang unjur kita menadah, orang bertutur kita bermadah. Pada hari ini sekalian pun dengarlah cerita rasa saya ini sejenak. Jika menggunakan istilah bahasa Melayu yang terpahat pada batu bersurat Talang Tua di Sumatera bertarikh 684 Masihi, UKM pada saya ialah sebuah parlak keilmuan. Ini metafora parlak saya daripada makna asalnya, sebuah taman botani diraja yang indah permai dengan anak-anak sungainya dan dipastikan mengandungi segala pokok yang boleh dimakan buah atau isinya untuk subahagia rakyatnya. Itulah ibaratnya, kerana bagi saya UKM berupa tempat yang ada pelbagai muara ilmu daripada sebuah sungai yang berliku yang masih anu hulunya, dan berpencarlah anaknya yang berlubuk dan mengabang, mencipta kubang menjadi tempat-tempat bermandi manda, dan kekadang menyelam ke lubuk setelah puas berkubang dan bermandi manda, berpuisi, berprosa, beruji kaji, dan bercanda kata, mencipta pusaka. Saya seorang daripada warga ilmuwan itu yang pernah berada di muara bernama Fakulti Sains dan berlubukkan sains matematik, bermengabangkan matematik fizik, dan berkubangkan mekanik kuantum dan matematik keuangan. Itulah sebabnya setelah berkelana dari UKM hampir sedasawarsa dan hari ini ditatangi dan disantuni oleh pemegang amanah institusi ini, maka saya terasa begitu sebak di hati dalam mengenang baik hati dan budi dalam rindu. Saya percaya penghargaan ini bukan suatu pembanggaan dan penyanjungan terhadap saya dalam nirvana keilmuan saya, tetapi saya sanggup
Saya anggap suatu pertaruhan tahap kepercayaan terhadap kekuatan hati budi saya yang mungkin menjanjikan harapan dan gapaian lebih tinggi dalam beberapa impian bersama. Dua daripada unsur kepercayaan itu saya kira adalah terhadap perkara yang sudah disebut dalam ucapan Dekan Fakulti Sains tadi, yaitu yang saya ingin ungkapkan semula sebagai wahana pewarisan ilmu UKM dan penilaian semula ilmu di muara-muara yang selama ini dianggap tiada mungkin berhulukan pergunungan sendiri. Perkara wahana pewarisan ilmu UKM, yaitu pengantar ilmu kepada para pelajar UKM sejak dalam sedasawarsa ke belakang ini, sering menjadi igawan dan tangisan rakyat terbanyak, terutamanya mereka yang mengikuti sejarah dan matlamat penubuhan universiti ini. Mereka sudah menangis dan sekali-sekala meraung sejak UKM menyahut dasar PPSMI pada 2003 dahulu lagi, tetapi berhenti terisak-isak pada 2011 apabila kerajaan mengisytiharkan pemansuhan dasar tersebut di sekolah dan mengeluarkan juga pelan tindakan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi 2011 hingga 2015 dengan harapan UKM dengan penuh kebijaksanaannya meniti pelan tersebut. Mereka memerhati sesaujana akan penelitian UKM ini dan sehingga kini esakan mereka masih belum dapat dihentikan, walaupun mereka juga menerima desiran gemalai pemimpin baru UKM yang meniup wawasan yang mengembalikan wahana ilmu UKM sesuai dengan pelan tindakan tersebut yang tinggal hanya setahun sahaja lagi, tetapi mereka mengharap-harap akan disambung dengan pelan tindakan kedua dan seterusnya. Penghargaan yang diberi kepada saya hari ini memberi harapan impian baharu saya sendiri pula tentang kealangkahan manisnya pula rasanya jika saya dicekau untuk dipergunakan atau diperhambakan saya bagi tujuan merealisasikan impian murni kepemimpinan baharu UKM ini. Perkara penelitian semula ilmu memang menjadi perjuangan dalam buana keilmuan saya sejak 1980-an. Dan tugas paling berat hingga kini ialah meyakinkan sarjana kesebidangan dengan saya bahawa sains matematik menerima hakikat syarat nilainya ilmu. Bukan saja kerana ajaran agama Islam tidak memisahkan ilmu dengan iman, yaitu ilmu yang terpisah atau tidak mempedulikan iman, tidak diiktiraf Islam sebagai ilmu, tetapi cuma bertaraf pengetahuan sahaja yang perlu dipertingkatkan martabatnya ke singgasana ilmu, menyebabkan ilmu semestinya syarat nilai iman itu. Bukti syarat nilainya atau tidak semestinya ilmu pasti akan terbukti jika seseorang menilai ilmu yang diajar kepada pelajarnya atau yang diselidikinya sendiri itu dalam acuan sistem kepercayaan batinnya sendiri. Yang termudahnya, tetapi kini semakin sukar kerana wahana ilmu dipaksa dalam bahasa Inggeris sahaja, ialah melihat istilah penting dalam sesebuah ilmu itu dalam bahasa Melayu. Contohnya, istilah optimum yang menjadi satu istilah besar dalam matematik tulen dan ekonomi dan pengurusan, yang maknanya dalam bahasa Inggeris biasa ialah the best, dan matematiknya begitu canggih, amatlah sukar menyadari tidak semestinya amatlah sukar menyadari tidak semestinya konsep optimum itu. Akan tetapi sebaik sahaja istilah optimum itu dijelaskan dalam bahasa Melayu sebagai model untuk melaksanakan makna yang dimaksudkan dengan kata sifat yang paling baik, hampir dengan serta-mertalah rasanya seseorang akan menyadari yang kita ada makna paling baik yang amat berbeza dan yang memerlukan matematik yang berbeza. Bahkan paling baik dalam bahasa Melayu, dalam kebudayaan Melayu ialah berpada-pada. Berbuat baik tidak dinasihatkan supaya seoptimum mungkin. Dan apabila dihayati nilai Islam pula, maka yang terbaik ialah yang wusta. Sehingga memerlukan matematik baharu yang layak dinamakan matematik pewustaan bagi menggantikan matematik pengoptimuman itu. Begitulah juga halnya istilah pembangunan dengan development, yang selama ini kita dikelabui dengan kebenaran teori pembangunan yang berasaskan kepada konsep development, bukannya pembangunan dalam pengertian sebenar istilah dalam bahasa Melayu yang berasal daripada bangun itu, dan adanya sejarah dasar pembangunan kita yang asli pada zaman Sriwijaya yang bermatlamatkan su bahagia
bukannya bermatlamatkan kebendaan atau kejasmanian secara dominannya. Penilaian ilmu menerusi aspek lainnya mungkin lebih sukar lagi, tapi tetap perlu diterokai, yaitu menerusi pemeriksaan falsafah sesebuah ilmu yang besar. Kemungkinannya akan menerbitkan falsafah ilmu kita yang berhulukan sungai Thames itu bertentangan dengan falsafah keagamaan kita, seperti falsafah dalam fizik teori ialah ateisme atau deisisme, yaitu Tuhan tak relevan, atau falsafah tak peduli apa-apa agama pun, atau peduli agama bukan Islam, seperti Hinduisme dalam sebuah teori mekanik kuantum yang terkenal. Penilaian yang juga sukar caranya tetapi masih juga perlu dilakukan ialah penilaian aksiom sesebuah teori, seperti aksiom teori kejadian alam semesta ini. Terkenalnya teori deguman besar itu beraksiomkan dari ada kepada ada, sedangkan aksiom yang kejadian mengikut Islam ialah dari tiada kepada ada. Penilaian atau kritikan ilmu juga amat berpotensi dapat dilakukan menerusi penggalian khazanah ilmu kita sendiri sejak abad ke-5 Masihi dahulu. Itulah yang ditulis dalam bahasa Melayu di batu-batu bersurat dalam huruf Pallawa dari India, dan manuskrip Melayu sejak abad ke-13 Masihi dalam huruf Jawi dari Arab. Penyelidikan etno ilmu dalam bahasa Melayu ini sekaligus membantu kita mengurangkan rasa rendah diri kita berbanding dengan Eropah, Inggris terutamanya, dan memupuk rasa patriotisme yang lebih tinggi kerana ketiadaan pengetahuan adanya ilmu kita sendiri dalam bahasa Melayu sejak abad ke-5 Masihi menyebabkan ilmu yang kita ajar sekarang amat berpusatkan Eropah, kalaupun bukan Inggris, yang memudahkan lagi pengenyahan kebudayaan kita sendiri. Penilaian ilmu menerusi falsafah dan aksiom ilmu serta warisan ilmu sendiri memerlukan keinsafan kepada kemuliaan sistem nilai dan sistem kepercayaan kita sendiri, serta sebahagian daripada pencapaian tamadun kita sendiri berbanding dengan hak orang lain. Lagi sekali, saya bukan sahaja berhasrat menyemarakkan bidang kritikan ilmu ini, malah sangguplah diperhambakan diri ini dalam pemupukan keinsafan ini di muara bidang saya nanti, jika peluang dan ruang diberikan nanti, insyaAllah. Yang amat berbahagia Tun Pro Chancellor, para pemimpin UKM yang dihormati, dan para hadirin yang bersabar sekalian. Demikian sedikit cetusan rasa yang tidak seperti ini untuk renungan para hadirin sekalian, terutama rakan-rakan sebidang dengan saya dan para graduan semuanya, demi gambaran wawasan dan impian bersama kita tentang wajah ilmu kita nanti bagi memajukan dan mengindahkan lagi parlak keilmuan khususnya di UKM ini atas landasan asal kewujudan universiti ini. Akhir kata, lagi sekali terima kasih tak terpermanainya kepada semua peringkat kepimpinan universiti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan choir lagu Getaran Jiwa oleh kumpulan choir Universiti Kebangsaan Malaysia.